Salam semua. Berjumpa kita di Alam Maya untuk satu slot daripada Cikgu PDPC online. Standard pembelajaran kita hari ini 8.1.3 menjelaskan dengan contoh kaedah pengawetan makanan serta mengaitkan dengan faktor pertumbuhan mikro. Isi kandungan untuk sesi pembelajaran ini, kaedah pengawetan makanan dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Objektif pembelajaran, di akhir pelajaran, murid akan dapat yang pertama, murid dapat menyatakan 4 kaedah pengawetan melalui bahan makanan yang ada di rumah. Dan yang kedua, murid dapat menjelaskan 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikro. Unsur kebat yang ada semasa murid-murid mempelajari tajuk ini, yang pertama meramal, yang kedua menganalisis dan yang ketiga dapat membuat inference. Kriteria kejayaan yang akan murid dapat. Yang pertama, murid dapat memaparkan maklumat melalui video tentang bahan makanan yang berbeza kaedah pengawetan di rumah. Dan yang kedua, murid dapat menganalisis bahan makanan yang dipamerkan di rumah guru melalui peta pemikiran dipilih. Setelah murid melalui pembelajaran sebelum ini, ada 11 kaedah pengawetan makanan yang perlu murid tahu. Kaedah pengawetan yang pertama, di situ kita lihat ada buah-buahan yang melalui proses penjerukan. Syaratnya mestilah direndam dalam larutan sama ada garam ataupun gula ataupun cuka untuk membasmi ataupun mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma. Kaedah yang kita tengok sekarang ini, kaedah yang meletakkan makanan di dalam peti ais pada suhu yang dingin sahaja, seperti sayuran, buah-buahan dan termasuk telur. Ini adalah kaedah pendinginan di mana bakteria lambat membiak dan bertumbuh. Seterusnya, kita lihat kaedah pengeringan. Makanan dikeringkan di bawah matahari ataupun dikeringkan di dalam oven ataupun dinyahidratkan supaya air kering daripada makanan tersebut, menyebabkan makanan tahan lebih lama. Kaedah pengawetan berikut penyejuk bekuan. Penyejuk bekuan di mana bahan makanan disimpan dalam pembeku pada suhu negatif 15 darjah Celsius. Kaedah seterusnya ialah pemasinan di mana buah-buahan ataupun sayuran, telur dan ikan diletakkan sejumlah garam yang banyak untuk menghalang pembiakan mikroorganisma dengan mengeringkan makanan supaya dapat menyerap air dari makanan tersebut. Guru tengok ada juga murid yang pandai membuat telur asin. Murid-murid, seterusnya kaedah penyalaian di mana makanan dapat dikeringkan dengan menggunakan asap. Ini untuk memastikan mikroorganisma terbantut dan tak dapat bertumbuh dengan baik. Seterusnya, kaedah pengawetan yang paling mudah dan selalu dilakukan di rumah. Dimasak, kemudian sejukkan dan dipanaskan kembali. Berikutnya, kaedah pembotolan dan pengetinan. Makanan dimasak dengan sempurna pada satu suhu yang tinggi, kemudian dimasukkan dalam tin dan botol yang telah disterilkan. Okay, murid lihat di sini kaedah pengawetan pendinginan di mana buah-buahan dan sayuran melalui proses dililinkan sebelum dieksport. Ini adalah kerana untuk memastikan buah-buahan dan sayuran yang dieksport kekal segar dan bakteria tak dapat tumbuh. Sama juga seperti pembungkusan vacuum, cuma bezanya makanan dimasukkan dalam bungkusan dan angin dikeluarkan terlebih dahulu supaya makanan elok dan tahan lama. Pempasturan pula, makanan dimasak pada suhu yang tinggi dalam beberapa saat, kemudian disejukkan serta-merta. Ya, murid-murid, aktiviti seterusnya. Lihat apa yang ada di atas meja cikgu. Ini adalah beberapa bahan makanan yang ada di rumah cikgu. Jadi, cikgu nak murid
perhatikan dengan teliti apakah makanan yang ada di atas meja ini dan kaitkan bahan makanan ini dengan kaedah pengawetan yang digunakan. Kita tengok satu persatu ya. Bahan makanan yang ada di rumah cikgu ni. Cikgu tak akan sebutlah nama makanan ni. Sebab kalau sebut nanti murid senang nak kenal pasti. Jadi tengok sahaja realia yang cikgu berikan di sini. Di dalam bakul ni murid boleh kenal pasti bahan makanan yang biasa digunakan oleh ibu untuk memasak. Buat masa ni murid-murid hanya tengok saja, perhatikan ya setiap yang cikgu tunjukkan di sini. Ya. Boleh nampak yang jelas kan? Okey, cikgu dah tunjukkan kesemuanya di sini. Apa yang perlu murid-murid buat selepas ini, sejurus selepas ini ialah cikgu mohon murid bina satu peta pemikiran yang sesuai untuk menunjukkan contoh makanan dan kaedah yang digunakan. Kaedah pengawetan yang digunakan. Jadi di sini hanya yang ada di atas meja saja. Tak perlu contoh yang lain. Ya. Kita ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita ada 16 bahan makanan di atas meja. Yang pertama, murid sediakan peta pemikiran yang sesuai untuk menunjukkan ataupun untuk mengelaskan jenis kaedah pengawetan yang digunakan untuk setiap bahan makanan. Okey, soalan kebatnya ialah ada di antara makanan yang ditunjukkan di sini, produk makanan yang ditunjukkan di sini menggunakan lebih daripada satu kaedah pengawetan. Jadi cikgu nak tahulah supaya murid dapat kenal pasti yang mana satukah yang menggunakan lebih daripada satu kaedah pengawetan. Contohnya ada makanan ada menggunakan kaedah pengawetan pemasinan bersama dengan pembukusan vacuum. Boleh digunakan. Contohnya lah. Di sini jadi murid kenal pastilah bahan-bahan makanan yang ada di sini dengan kaedah pengawetan yang digunakan. Cikgu harap murid jelas tentang aktiviti ini. Dan cikgu nak murid tunjukkan pada cikgu peta pemikiran yang sudah siap. Berdasarkan video tadi, murid boleh buat tugasan dengan menggunakan jadual ataupun peta pemikiran untuk menunjukkan hasil tugasan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Zanita Amal Sufi dari kelas 6 Inovatif ingin menerang tentang kaedah pengawetan makanan. Kaedah pengawetan makanan yang saya pilih adalah penjarukan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah petai,
cili api, asam gelugur, gula dan garam. Pertama sekali, kita perlu masukkan petai yang telah direbus dalam bekas. Kemudian kita masukkan gula dan garam, asam gelugur. Langkah kelima, masukkan cili padi yang dah dibasuh. Dan setelah semua bahan diletakkan dalam botol, tutup botol sehingga rapat dan biarkannya dalam suhu bilik. Kawan-kawan, menjeruk petai adalah salah satu cara pengawetan makanan supaya petai boleh tahan lebih lama dan boleh dinikmati pada 2 musim. Selamat mencuba. Pengawetan makanan ialah kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Tujuan pengawetan makanan ialah supaya lebih tahan lama dan tidak mudah rosak. Kaedah yang saya akan gunakan adalah pengetinan dan pembotolan. Pengetinan dan pembotolan adalah proses mendidihkan makanan untuk membunuh mikroorganisma. Makanan kemudiannya disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Pemanasan pada suhu didih dapat membunuh kebanyakan bakteria aktif tanpa merosakkan rasa dan nilai nutrisi makanan itu. Contoh-contoh makanannya ialah ikan, daging, ayam, buah dan sayur-sayuran. Untuk membuat kaedah pengawetan makanan, saya akan membuat jam anggur. Untuk membuat jam anggur, saya perlukan satu bekas anggur dan satu bekas gula. Untuk membuat jam anggur, kamu perlu letakkan sebekas anggur dan sebekas gula. Tuang. Kita memasak ini di bawah api yang perlahan. Anggur ini sudah pun siap. Sekarang kita sudah menunggu jam ini untuk sejuk. Dan kita akan meletak jam ini ke dalam bikar ini. Sudah siap. Inilah dia kaedah pembotolan yang telah saya hasilkan, iaitu jam anggur. Sila pastikan botol yang digunakan hendaklah disterilkan terlebih dahulu, iaitu masak dalam air panas supaya botol bebas kuman. Assalamualaikum, saya Muhammad Faiz Zulfi dari tahun 6 Progresif. Saya akan bertangkan hasil projek pengawetan makanan yang telah saya jalankan. Dulu kala lagi, manusia telah mengawet makanan dengan pelbagai kaedah supaya tidak rosak. Makanan menjadi rosak akibat tindakan mikroorganisma. Pengawetan boleh menghalang atau melambatkan proses mikroorganisma. Untuk projek ini, saya memilih kaedah penyejuk, bekuan dan pendinginan. Tanpa proses pengawetan ini, air bandung saya akan basi kerana susu yang rosak akan berubah tekstur, berbau busuk, berasa masam, berbuih atau berketul-ketul. Kawan-kawan boleh buat aiskrim Malaysia dengan pelbagai pisa. Sekian, selamat mencuba. You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Forget about your friends, they don't care where we go. If they do, we'll get lost in a crowd of people. I've been looking for you forever, baby. We go together, baby. We go. In this crazy world of choices, I've only got a few. Either you come
Melayu bah remix. You know I'm gonna get. Seronok kan tengok murid-murid, kawan-kawan buat projek mengenai pengawetan makanan? Yang ini adalah soalan kebat. Murid jawab ya. Tugasan yang ketiga, kenal pasti 4 bahan di rumah yang berbeza kaedah pengawetannya. Kumpulkan dan tunjukkan satu persatu serta faktor mempengaruhi mikrob. Tugasan yang ketiga tu, murid mesti menjelaskan faktor pertumbuhan mikrob. Melalui pembelajaran hari ini, nilai murni yang diselitkan di sini, murid-murid mestilah bersyukur kerana memperoleh makanan yang cukup dan sentiasa berhemah menggunakannya supaya dapat mengelakkan pembaziran. Sesi pembelajaran online kita semakin hampir ke penghujungnya. Rumusan pelajaran hari ini, yang pertama, murid dapat membuat inference tujuan makanan diawet. Dan yang kedua, murid dapat menganalisis perbezaan kaedah pengawetan makanan berdasarkan video yang cikgu paparkan sebentar tadi. Dan yang ketiga, murid dapat meramal apakah tindakan wajar untuk mengelakkan pembaziran bahan mentah. Dengan itu, sekian. Semoga murid stay safe, stay at home. Semoga bermanfaat untuk semua.